Dah lama kan tak tengok muka Mokti. Ada yang rindu tak? Itulah kan, biar kasih rindu sikit. Itulah, okay, surprise. Okay. Kuih badak berendam. Kuih tahu, bukan badak tahu. Okay, dan tips sedap buat kuih badak berendam ni. Jom. Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mokti. Okey, kali ni Mokti nak kongsi resipi badak berendam. Kan bukan badak betul tau, berendam tu ialah sejenis kuih. Okey. Mungkin ada tertanya-tanya kenapa Mokti dah lama tak tak buat live tunjuk muka macam ni kan. Biasa dulu Mokti buat macam ni. Tapi sekarang Mokti cuma bunyikan suara je. Okey, biasalah kalau dah busy memang tak sempat lah kan. Okey, alhamdulillah diberi kesempatan. Okey, dapat lagi Mokti buat live secara macam ni lah. Okey, kat sini hari ni Mokti akan kongsikan resipi menu berbuka juga, iaitu atas permintaan seorang kakak. Memang disuruh buat menu kuih badak berendam. Itulah nama yang diberi, badak berendam. Itulah. Okey, tapi makan kuih tu memang sedap lah. Okey, nak tahu macam mana rupa badak berendam tu? Okey, jom masuk ke dapur Mokti. Bersama-sama Mokti kita intai macam mana Mokti sediakan resipi kuih badak berendam tu. Okey, jom. Sediakan bahan-bahan inti: 2 sudu gula merah, 1 keping gula Melaka, 1 helai daun pandan, sedikit air, sedikit garam, 1 sudu tepung jagung, dan sedikit kelapa parut. Okey, baik. Bahan dough warna hijau, 1 cawan tepung pulut, sedikit garam, sedikit air daun pandan, sedikit pewarna hijau. Okey, baik. Bahan-bahan untuk santan. Santan yang putih tu. Kepala santan panggil kan. Okey, 1 cawan santan, 1 sudu tepung beras, dan sedikit garam. Baik, kita mula dulu buat inti dia dulu. Pertama-tama kita mula buat inti dia dahulu. Okey, kena ada macam bahan-bahan yang Mokti nyatakan tadilah, ya. Seperti kelapa parut. Kalau boleh warna putih kelapa parut itulah. Okey, daun pandan, gula merah, gula Melaka. Kalau nak campur gula gula Melaka saja pun boleh, dan campur gula merah saja pun boleh. Terpulang tapi Mokti campur dua-dualah. Okey. Biar warna dia tu macam pekat, cantik lah. Okey.
Okey, kita fokus pada buat inti dia dulu. Okey, mula-mula masukkan apa ke dalam kuali lah bahan-bahan yang Mak nyatakan tadi lah. Okey, seperti apa gula merah, gula melaka, daun pandan. Lepas tu masukkan sedikit air. Campurkan dengan sedikit air. Okey, panaskan di atas api yang perlahan. Okey, lepas tu masukkan sedikit garam. Kacau-kacau. Okey. Biar semua tercampur dan gula tu hancurlah. Okey. Okey, gula merah tu macam bukan gula melaka. Ya. Kalau gula melaka tu kalau nak cepat dia hancur, ketuk-ketuk sikitlah. Kan? Okey. Okey, lepas dah mendidih macam tu, okey boleh masukkan kelapa parut. Okey, kelapa parut ni kalau boleh biar yang warna putih saja baru cantik. Itulah. Tapi kalau tak ada tak apalah. Kelapa yang ada hitam-hitam sikit pun boleh. Tapi yang bagusnya kelapa parut yang ambil yang warna putih saja. Okey, lepas tu kacau-kacau ya sehingga dia kering. Masa ni dah boleh taruh satu sudu tepung jagung campur. Okey, tips juga tepung jagung tu untuk memekatkan dan memejalkan inti kelapa ni supaya dia pecah cantik lah. Okey, kalau tak campur pun tak apa, boleh sebenarnya. Tapi kalau campur tu dia lain sikit lah. Lain lah perbezaannya. Okey, kita dapat lihat perbezaannya. Itulah. Okey, nampaknya dia dah sebati semua. Nampak? Okey, dia dah kering. Okey, ni boleh masukkan dalam bekas lah. Lepas tu sejukkan. Okey, Mak masukkan dalam bekas, sejukkan. Mak buat ni tak banyak lah. Untuk setakat untuk berbuka, boleh lah. Okey, lepas tu kita fokus pula pada dough warna hijau tu. Pulut dia tu. Okey. Mesti nak kena ada air daun pandan lah. Okey, Mak guna 2 helai daun pandan. Okey, lepas tu macam biasalah potong daun pandan tu. Okey, di sini Mak tunjuk secara detail. Memang panjang sikit lah video dia. Tapi tak apa, kalau anda nak ilmunya, anda tonton sampai habis tau. Baru detail, baru padat. Betul tak? Okey, baru faham. Okey. Okey, lepas tu masukkan air lah. Paras-paras daun pandan tu. Okey, lepas tu boleh blend. Okey, lepas blend tu kita dari kisar halus tu boleh tapis lah kita sebab kita nak ambil air dia sahaja. Okey. Okey, kalau airnya lebih tak apa, boleh simpan, nanti boleh kalau nak buat kuih lagi kan. Boleh ambil, tak payah dah nak blend-blend lagi kan. Mukti buat selalu macam gitulah. Lebihan air daun pandan tu simpan dalam peti ais. Nanti nak buat kuih apa-apa boleh guna lagi, tak payah nak blend lagi. Okey, dah tapis, lepas tu perahlah. Okey, aroma daun pandan ni sebenarnya memang sedap kan. Dan khasiat air daun pandan ni pun memang banyak khasiat dia lah. Kalau kita Google tu kita tahulah khasiat daun pandan. Air daun pandan ni. Bau aroma daun pandan dia tu memang menyegarkan lah kan. Okey, perah sampai habis lah. Kuih badak berendam ni memang sedap tau. Itulah motif pun memang menggemarinya jugalah. Sebenarnya kuih-kuih daripada Kelantan ni memang banyak sangat. Pelbagai jenis kuih-kuih yang memang sedap-sedap tau. Itulah. Okey, lepas tu ambil sedikit air daun pandan tu. Okey. Okey, kita mulalah untuk buat dough. Okey, masukkan 1 cawan tepung pulut. Okey, tepung pulut ya. Baik, masukkan ke dalam bekas tu lah. Okey. 1 cawan. Mak buat 1 cawan je, tak banyak lah. Bolehlah untuk sekali makan kan. Banyak-banyak nanti tak habis pula. Biasalah bulan puasa ni kan. Campur tu sikit, kuih ni sikit, kuih tu sikit, dah banyak. Jadi kalau kita buat sikit tak membazir lah kan. Elakkan membazir di bulan Ramadan. Okey. Itulah. Okey, masukkan dalam bekas tu. Lepas tu kita akan campurkan dengan sedikit garam. Okey, lepas tu air daun pandan tadi. Okey, masuk sikit-sikit ya air daun pandan ya. Takut lembik, susah pula. Okey, kacau-kacau. Tu Mak kata sedikit. Kita kena pandai ya. Masukkan sedikit demi sedikit. Okey. Kacau-kacau.
Ini dough untuk pulut ni lebih kurang apa macam nak buat kuih apa undi-undi, lebih kurang macam tu lah ya. Okey, lepas tu kacau-kacau lah. Gaul-gaul sebati. Okey, ni nak kena gaul dia ni nak kena pandai lah. Nak kena agak-agak tu Mok Ti kata masuk air daun pandan tu jangan banyak, sedikit demi sedikit. Nak kena apa dough dia tu jangan terlalu cair, jangan terlalu sikit lah airnya masuk tu. Nak kena pandai-pandai, lebih kurang gitu. Lembik lebih kurang macam tu lah. Okey, lepas tu kalau nak macam memekatkan sikit warna dia tu, boleh masukkan sedikit pewarna. Mok Ti masukkan sedikit pewarna juga sebenarnya. Okey. Dan sepatutnya dah masukkan air pewarna dia tu dalam air daun pandan tadi. Mok Ti lupa. Lepas dah buat dough tu baru nampak pudar kan. Itulah kala dia pudar. Okey, tambah sedikit pewarna untuk pekatkan warna dia cantik lah. Okey. Sepatutnya masuk dalam air daun pandan tadi. Okey, dah jadi dough dia. Okey, terbentuk macam ni lah nak. Lebih kurang doughnya macam ni. Bentuk bagus lah. Okey. Itu memang dah cantik lah untuk dough. Okey. Okey, baik. Mula-mula kita ambil lah sedikit doughnya. Lepas tu kita gentil-gentil lah, bulat-bulatkan. Okey, lepas tu kita lubangkan kat tengah tu. Macam buat kuih undi-undi. Kurang gitulah. Lepas tu masukkan inti dia. Inti kelapa tadi yang kita dah buat tu. Masukkan. Kalau boleh gentil-gentilkan dulu intinya tu senang. Tak apa, masuk gitu pun boleh. Lebih kurang macam tu ya. Lepas tu tutuplah biar apa intinya tu tertutup. Senang je lah kan. Tapi itulah kadang-kadang kita nak tunjukkan sesuatu tu memakan masa juga kan. Satu persatu biar anda semua faham. Okey, secara detail Mok Ti tunjuk kat sini tau. Mok Ti kalau buat video Mok Ti nak semua orang faham. Tu Mok Ti buat lama sikit. Sebab apa, boleh belajar dan biar dapat. Jangan tengok video kadang-kadang tak tahu, tak faham, tak boleh nak buat kan. Okey, kalau boleh video yang kita buat ni biar orang faham. Macam itulah niat Mok Ti. Okey, lepas tu ulanglah sehingga habis. Okey, masukkan inti macam biasa. Okey, lepas tu tutup intinya. Macam biasalah buat sehingga habis. Okey. Okey, kuih badak berendam ni. Okey, unik sekali nama dia kan. Badak berendam. Macam-macam kan. Itulah. Dengar pun badak berendam tu tak. Itulah kan. Itulah. Okey, kuih badak berendam ni kita boleh buat dia warna-warni lah. Merah, kuning, hijau. Tapi Mok Ti buat satu warna saja. Okey. Baik. Okey. Buat sehingga habis ya. Okey, ulang tayang supaya anda faham ya. Okey, macam biasalah. Lepas tu tutup sehingga intinya tertutup tu. Okey. Kuih badak berendam ni memang sedap sangat lah. Campur pula dengan kepala santan tu memang sedap. Okey, ni yang dah siap keringkaskan. Lepas tu panaskan air. Apabila air tu dah mendidih, boleh masukkan kuih yang kita dah gentil tadi tu. Okey, kuih badak berendam. Berendam dalam air panas dulu sebelum berendam dalam kepala santan tu tak. Okey, masukkan satu persatu kuih badak berendam kita ni. Okey. Biarkan di atas air yang mendidih dan tunggu sehingga kuih tu naik terapung ke atas. Lepas tu biarkan sekejap. Lepas tu boleh angkat. Okey, biarkan dulu biar dalam dia tu masak. Betul-betul masak dalamnya, sebab kalau kita buat kuih yang tebal, dia kena kita biarkan sekejap dalam air yang mendidih tu. Jangan terus angkat lah. Lepas dah biarkan sekejap baru boleh angkat. Ini tips supaya isi dalam dia tu masak. Kadang-kadang memang dia ada naik dah terapung, tapi
apabila kita belah isi dalam tu memang ada lagi yang tak masak. Jadi apabila dia dah terapung tu biarkan sekejap. Jangan terus angkat lah. Biar dia betul-betul dalamnya masak. Tapi ni memang betul-betul dah masak sebab Mak Teh dah biarkan sekejap. Selepas dia terapung tu Mak Teh biarkan sekejap. Okey, nampak? Cantik kan? Tengok pun dah menyelerakan kan? Itulah. Buat kuih ni kalau menjadi seronok tak? Seronok kan? Itulah. Kepada yang minat masak kan. Okey, dah siap yang warna hijau tu. Okey, kita fokus pula pada untuk buat santan. Kepala santan orang panggil Okey, masukkan santan, 1 cawan santan dan sedikit tepung jagung. Tepung beras. Tepung jagung pula. Okey, masukkan 1 sudu tepung beras. Lepas tu sedikit garam lah. Okey. Ni kena selalu kacau-kacau kalau tak dia berketul. Itulah. Okey, kacau-kacau nanti dia tak berketul lah. Okey, lepas tu adunan dia dah sebati. Okey, dah tercampur sebati semua tu. Dah larut, cantik lah jadinya. Okey. Macam ni lah lebih kurang. Nanti tunggu dia mendidih sekejap, dah boleh angkat. Nampak? Memang aroma kelapa yang fresh Mak Teh guna ni memang sedap baunya, segar rasa. Okey, lepas tu apa lagi? Sejukkan sekejap. Okey, boleh curahkan di atas kuih badak berendam kita. Kenapa dipanggil badak berendam? Mungkin agaknya dia berendam dengan kuah yang putih tu kan. Itulah kepala santan yang putih tu. Mungkinlah kan. Itulah. Inilah dipanggil kuih badak berendam. Tak kisahlah. Yang penting sedap makan. Dimakannya sedap. Memang sedap. Mak Teh lepas buat ni, sebab Mak Teh buat malam. Jadi, boleh rasalah kan. Memang sedap. Ni 7 biji ni. 2, 4, 7 biji ni. Memang habis Mak Teh makan. Itulah. Sedap. Kuih badak berendam ni memang amat-amat sesuai untuk buat menu berbuka puasa. Sebenarnya banyak kuih-kuih yang menarik dan sedap dekat Malaysia ni kan. Itulah, kalau nak tahu caranya, nak kena belajar lah. Okey, nampak ni Mak Teh potong dalamnya memang sedap tau. Apabila kita gigit dia kan, dengan rasa manis inti dia tu kan. Lepas tu disalut pula dengan santan kelapa. Memang terbaik rasa dia, memang sedap sangat tau. Anda kena cuba, insya-Allah anda boleh rasa rasanya. Kalau tak cuba buat, tak tahu kan. Itulah, memang sedap kuih-kuih yang kalau kita buat tu dengan ikhlas kan, lagi rasa lebih sedap. Itulah. Lepas tu hiaslah. Okey, ambil daun pandan sikit, letak kat kuih tu. Nampak cantik kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, siap juga akhirnya Mak Teh buat kuih badak berendam. Itulah nama saja ya, badak berendam, tapi sebenarnya sejenis kuih. Kuih yang sedap dimakan dalam lemak-lemak manis rasanya. Inilah sedikit perkongsian Mak Teh untuk kali ini. Okey, dah lama Mak Teh tak bersiaran macam ni kan. Biasa yelah, kadang-kadang busy tak sempat. Cuma Mak Teh bunyikan suara aja hari ni. Dapat tengok muka Mak Teh. Dah lama kan tak tengok muka Mak Teh. Ada yang rindu tak? Itulah kan, biar kasih rindu sikit. Itulah. Okey, surprise. Okey. Itulah. Okey, kalau yang belum subscribe channel Mak Teh tu, je pun subscribe dan tekan tombol loceng tu untuk dapatkan notification daripada resipi-resipi Mak Teh seterusnya. InsyaAllah kalau anda dah tekan tombol loceng tu, resepinya akan datang mengetuk pintu anda tu. Jadi anda tahu resipi Mak Teh dah datang. Macam tu. Okey, salam sayang daripada Mak Teh. Sampai jumpa lagi di lain siaran bersama Mak Teh. Okey, bye. Selamat berpuasa. Okey, bye. Assalamualaikum.